Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaannya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, untuk sama-sama kita mentadabbur nama-namanya, untuk kita sama-sama mempelajari dan mengenal siapakah pencipta kita. Sebab itulah beza antara kita dengan orang musyrikin, yang mana orang musyrikin kalau ditanya kenapa mereka menyembah Tuhan yang mereka sembah tersebut, kenapa mereka menyembah berhala-berhala yang tak mampu bercakap, tak mampu mendengar, tak mampu berbuat apa-apa, mereka tidak ada jawapan kepada persoalan tersebut. Mereka hanya mampu menyatakan bahawa mereka menyembah sesembahan tersebut, Tuhan-Tuhan, benda-benda yang mereka anggap sebagai Tuhan, kerana itulah yang disembah oleh ibu bapa mereka, itulah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Jadi kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk kepada kita. Kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan melalui dalil naqli dan akli. Kita mengenal Allah berdasarkan wahyu dan juga berdasarkan akal kita. Allah Subhanahu wa taala tak pernah suruh kita buang akal kita untuk kita tak kenal Allah. Bahkan kita mengenali Allah berdasarkan dua sumber, iaitu nas wahyu. Jadi pada hari ini kita sambung huraian kita berkaitan nama Allah Al-Basir, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Kita berada pada muka surat yang ke-215. Kita pada hari ini insya-Allah kita mulakan dengan membaca firman Allah surah At-Taghabun ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taghabun ayat 2, kita dah baca belum? Okey, dah baca. Kita dah baca tentang ayat ni. Jadi kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya, surah Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi daripada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, maka adakah orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu lebih baik ataupun orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dan sentosa? Lalu Allah kata, buatlah apa sahaja yang kamu mahu, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ilhad, menyelewengkan. Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana dinukilkan oleh Ibn Katsir rahimahullah, ilhad, innal ladzina yulhidu. Ilhad itu bermaksud meletakkan satu perkataan bukan pada tempatnya.
Jadi boleh difahami ayat ni, sesungguhnya mereka yang meletakkan pada ayat-ayat kami, atau meletakkan ayat kami pada tempat yang tak sepatutnya, mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Qatadah menyatakan iaitu mereka yang kufur dan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyeleweng tentang ayat-ayat Allah, mereka menolak ayat-ayat Allah, mereka memutar belit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang mengingkari ayat-ayat kami, yang menyelewengkan ayat-ayat kami, mereka itu tidak tersembunyi daripada kami. La yakhfauna alaina. Mereka itu tak tersembunyi daripada kami. Jadi Allah bagi tahu orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi amaran bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesiapa yang menyeleweng pada ayat-ayatnya. Kata Ibn Katsir rahimahullah, Allah mengetahui sesiapa yang menyeleweng pada ayat-ayatnya, pada nama-namanya dan pada sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua penyelewengan mereka itu dengan hukuman yang keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi warning, penyelewengan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan itu tidak tersembunyi daripada Allah. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, afamay yulqa finnar khair? Adakah orang yang dicampakkan ke dalam api neraka itu lebih baik? Amman ya'ti aminan yaumal qiyamah? Atau yang lebih baik ialah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dan sentosa, dalam keadaan sejahtera. Sama ke mereka berdua ni? Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, dibandingkan orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu ialah Abu Jahal. Kemudian yang dicampakkan ke dalam syurga ialah Hamzah, pakcik Nabi SAW. Mereka berdua ni, dia bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab, dua-dua pakcik Nabi SAW kan. Abu Lahab yang gembira pada hari kelahiran Nabi SAW. Dia bebaskan hamba dia. Dua-dua pakcik Nabi SAW. Tetapi mereka berbeza. Seorang lawan Nabi SAW, seorang beriman dengan Nabi SAW. Siapa yang lagi baik? Afama yulqa finnar khair? Adakah yang dicampakkan ke dalam api neraka itu lebih baik? Atau yang datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan aman, sejahtera? Jadi nak menunjukkan tak akan sama orang yang beriman dengan orang yang kufur. Orang yang beriman dan orang yang kafir tak akan sama. Jangan kita samakan. Orang yang ikut Nabi SAW dengan orang yang menentang Nabi SAW tak akan sama. Jangan disamakan benda yang baik dengan benda yang buruk. Jangan disamakan orang yang jahat dengan orang yang baik. Apatah lagi orang yang beriman dengan orang yang menentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Takkan sama. Jadi Allah nak bagi manusia berfikir, siapa lagi baik? Lepas tu Allah Subhanahu wa taala kata, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak. Kalau kita baca literal dia macam, buatlah suka hati kamu. Oh, Allah suruh buat suka hati kita lah, nak buat apa? Bukan. Itu sindiran. Itu macam ibu bapa bagi amaran dekat anak-anak, buatlah, pergi buat. Nanti tengok apa jadi. Bukannya dia suruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia mengetahui, dia melihat apa yang kamu lakukan. Allah kata buatlah apa yang kamu nak, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu lakukan. Jadi itu merupakan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan cuba mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuba menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita katakan. Allah tahu apa yang kita sebutkan. Allah nampak apa yang kita buat. Walaupun kita buat mungkin tidak secara terbuka, orang tak tahu pun, kita lah dalang di sebaliknya.
Contoh, kitalah yang merancang penyelewengan satu ajaran sesat misalnya, mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan semisalnya. Tapi orang tak tahu kita di belakang semua tu. Yang tampil ke hadapan ialah orang-orang bawah-bawah kita. Contoh seorang ustaz, dia menyelewengkan ayat-ayat Allah, menyelewengkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi dia tak muncul pun. Dia suruh budak-budak bawah dia yang pergi. Keluar. Jangan ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak apa yang dia lakukan. Allah nampak apa yang dia lakukan. Jadi penulis menyebutkan di sini, Allah menyebutkan surah Fussilat ayat 40 ini untuk mengancam orang-orang yang menyimpang daripada ayat-ayatnya, dengan menyatakan bahawa dia melihat mereka dan mengawasi mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kepada mereka pada hari kiamat atas apa yang telah mereka lakukan dan penyimpangan-penyimpangan yang telah mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengokkan zaman sekarang macam mana orang boleh menyimpang daripada ayat-ayat Allah. Dia menggunakan ayat-ayat Allah untuk membawa kefahaman-kefahaman yang salah. Orang yang cuba menghalalkan LGBT, dia guna ayat Quran juga. Orang yang membawa dakwah pluralism, semua agama sama, dia bawa ayat Al-Quran juga. Kadang-kadang kita tak tahu siapa di sebalik mereka ini. Kadang-kadang kita tak tahu siapa di kalangan pendakwah-pendakwah yang mengajarkan Al-Quran ni, siapa sebenarnya yang pergi bawa fahaman ni. Sebab tak nampak, mereka tak tampil. Tapi murid-murid mereka, pengikut-pengikut mereka keluar menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Tapi siapa kepala mereka yang menyebarkan fahaman itu, menyebarkan tafsiran yang menyeleweng dalam Al-Quran tersebut? Kadang-kadang kita tak tahu. Tersembunyi. Jadi orang-orang macam ni mungkin tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam surah Ghafir ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Innal ladzina yujadilun, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bighairi sultan, tanpa alasan, tanpa hujah yang sampai kepada mereka. In fi sudurihim, tidak ada apa di dalam hati mereka, illa kibr, melainkan perasaan untuk rasa besar, melainkan keinginan mereka untuk takbur, membesar diri, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sekali-kali tidak akan mencapai. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Syekh Sa'di dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamin Mannan, dia menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang golongan manusia yang berdebat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan mereka berdebat bukan untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mempertahankan Al-Quran, sebaliknya untuk membatalkan ayat Al-Quran, untuk menimbulkan keraguan-keraguan kepada manusia terhadap Al-Quran. Mereka melakukan perkara itu, kata Syekh Sa'di, tanpa sebarang hujah, tanpa sebarang bukti. Dan kenapa mereka buat semua ni? Ada orang dia memang dia keliru, tapi ada orang, dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu tentang golongan ini, yang mana sebahagian besar mereka melakukan semua ini kerana rasa takbur di dalam hati mereka. Takbur daripada kebenaran yang datang kepada mereka. Kan kita dah sebut sebelum ni bagaimana, apa sebab orang musyrikin tolak Nabi SAW.
Apa sebab? Salah satu sebabnya mereka tak boleh terima wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Dalam Al-Quran banyak kali tersebut sebelum ni, bagaimana mereka persoal kenapa Quran turun kepada Nabi SAW, kenapa bukan kepada pembesar-pembesar mereka. Jadi mereka lawan sebab takbur dalam diri mereka, bukan kerana mereka ada hujah. Macam kita sebut tadi, kau tanya kepada orang musyrikin, kenapa kau sembah berhala? Mereka tak ada hujah. Kenapa kau sembah patung yang kau sendiri pahat? Kau yang bentuk mata dia, buat mulut dia, buat cantik-cantik. Kau yang buat dia, tapi kau pergi sembah dia. Mereka tidak akan ada hujah, mereka tidak akan ada jawapan untuk menjawab persoalan tersebut. Tapi kenapa mereka tetap menyembah perkara tersebut? Kerana kesombongan yang ada dalam hati mereka. Mereka tak boleh terima kalau orang kata selama ni mereka dan nenek moyang mereka dah melakukan kesalahan. Mereka berada dalam kesesatan. Mereka tak boleh terima apabila wahyu itu dibawa oleh manusia yang pada pandangan mereka lebih rendah tarafnya daripada mereka. Sebab mereka pemimpin, mereka orang-orang besar, takkan nak pergi ikut golongan-golongan biasa ni. Apatah lagi bila pengikut Nabi SAW kebanyakannya orang-orang susah, golongan hamba. Ada juga orang bangsawan macam Abu Bakar As-Siddiq, tapi kebanyakannya orang-orang susah. Jadi keegoan mereka nak menerima kebenaran yang mana mereka tak nak mereka kelihatan sama dengan orang-orang rendah ini. Mereka nak nampak mereka tinggi. Itulah kesombongan. Sebab tu Nabi SAW sebut sombong tu apa? Iaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebab kesombonganlah ramai orang dia tak boleh terima nasihat orang lain. Sebab sombong jugalah seorang suami tak boleh terima nasihat isteri. Sebab sombong jugalah seorang bapa tak boleh terima nasihat anak-anak. Sebab kita rasa diri kita lebih besar daripada orang lain. Sebab sombong juga seorang ilmuwan, seorang ustaz, dia tak boleh terima nasihat daripada masyarakat biasa. Dia tak boleh terima, walaupun mungkin jauh di sudut hati dia, dia rasa betul dah nasihat orang ni. Sebab apa? Sebab kibir yang ada dalam hati dia. Tidaklah sampai ke tahap sombong macam orang musyrikin tadi, tapi sebab perasaan sombong dan ego tu, tak nak mengaku salah, merasakan mustahil aku salah, takkan dia ni betul. Itu satu kesombongan. Jadi kita kena usaha bersihkan diri kita daripada sifat sombong. Sebab sifat sombong ni lah yang menyebabkan musyrikin terus dalam kesesatan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni berdebat tentang ayat Allah semata-mata untuk meruntuhkan, untuk menyesatkan manusia, dan semua ni mereka lakukan hanya untuk dapatkan kedudukan. Tapi Allah kata, adakah mereka akan dapat apa yang mereka nak? Mahum bibalighi. Mereka tak akan dapat apa yang mereka nak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak akan dapat apa yang mereka nak. Mereka nak popular, mereka nak diangkat kerana menentang agama Allah. Mereka mungkin nak nampak mereka ni dilihat sebagai golongan intelek yang berdebat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata mahum bibalighi. Mereka tak akan dapat apa yang mereka nak. Lepas tu Allah kata fasta'iz billah. Allah kata mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Sa'di sebut kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala suruh fasta'iz billah, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tak sebut mintalah perlindungan dengan Allah daripada apa. Kalau kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Tapi dalam ayat ni Allah hanya kata fasta'iz billah, mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Sa'di, Allah tak sebut minta perlindungan daripada apa dia, kejahatan apa. Maka yang dimaksudkan umum. Jadi bila kita lihat konteks ayat sebelum tu, Allah sebut cerita pasal apa? Tentang orang yang memperdebat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Syekh Sa'di, ia bermaksud
mohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada perasaan kibir, perasaan rasa diri itu besar, perasaan sombong yang mana akan menyebabkan kita menolak kebenaran. Kita takbur dan akhirnya menolak kebenaran. Dan mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan, syayatinil ins wal jin. Mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan dalam bentuk manusia dan jin. Dan mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada semua jenis keburukan. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ayat ni, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan cerita tentang orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang ilmu. Bukan tak boleh bahas tentang maksud Allah. Allah sebut kat sini bi ghairi sultan. Sultan di sini bermaksud burhan, bermaksud bukti, bermaksud hujah. Maksud para ulama membahaskan ayat Quran ni maksud dia apa. Mereka membahaskan, memperdebatkan untuk kita dapat sampai kepada kesimpulan yang betul tentang maksud ayat tersebut. Itu berbeza dengan orang yang berdebat tentang ayat Allah tanpa sultan, tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang hujah, tanpa sebarang ilmu. Dan lebih teruk lagi, mereka bicara tanpa hujah, mereka bicara tanpa bukti, dan semua itu datang kerana perasaan sombong yang ada dalam hati mereka. Bukannya mereka buat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kena faham ayat ni betul-betul. Bukan maksudnya tak boleh berbincang, membahaskan apakah isi kandungan Al-Quran, bukan. Perbincangan dalam bentuk debat untuk mencari kebenaran tak ada masalah. Tapi untuk meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari populariti, untuk merealisasikan perasaan takbur kita tu, kata Allah dah janji, mahum bibalighi, mereka tak akan dapat apa yang mereka nak. Jadi Allah, hujung ayat ni Allah sebut, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia nampak, didengar semua benda yang kita lakukan. Kita berbahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia nampak. Dia dengar apa yang kita sebut, dia nampak apa yang kita buat, dia nampak apa yang ada dalam hati kita. Manusia mungkin nampak kita sedang berbahas dengan ikhlas untuk mencari kebenaran, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Adakah perbincangan kita, perdebatan kita tentang ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar untuk mencari apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau semata-mata untuk memenangkan pendapat kita, untuk mencari populariti, untuk membenarkan apa yang salah. Allah tahu dalam hati kita apa sebenarnya yang kita tahu. Kita yakin benda ni benar, tapi kita bercakap perkara yang lain. Kita menyatakan perkara ni haram, sedangkan dalam hati kita berdasarkan ilmu kita, kita tahu benda tu halal, tapi kita sebut yang sebaliknya. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat kedudukan. Dan pelbagai lagi hawa nafsu yang mendorong kita melakukan semua itu. Disebutkan di sini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara, semua bunyi dengan pelbagai bentuknya. Dia melihat segala sesuatu di semua tempat dan waktu. Dan di antaranya lah dia melihat dan mengawasi orang yang mendebat ayat-ayatnya untuk membatalkan ayat-ayatnya, dan tidak akan mungkin mereka dapat melaksanakan, mencapai tujuan mereka itu. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Ghafir ayat 20. Surah Ghafir ayat 20, Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yaqdi bil haqq وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Yaqdi bil haqq, dia menghukum dengan hak, dengan keadilan. Adapun wallazina yad'una min duni, adapun benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala,
la yaqduna bisyai'. Mereka tak dapat menghukum dengan sesuatu apa pun. Allah Subhanahu wa taala sedang mempersoalkan orang musyrikin. Allah yang memberikan hukuman. Allah mengeluarkan hukum dengan penuh keadilan. Tetapi benda-benda yang kamu sembah, berhala-berhala yang kamu sembah, batu-batu yang kamu sembah, dia tak dapat buat apa-apa hukuman sedikit pun. Innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah, dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu yaqdi bil haqq. Dia memberikan keputusan hukum dengan adil. Bermaksud dia, kata Ibn Kathir rahimahullah, daripada Abdullah bin Abbas menerangkan bahawa bermaksud Allah Subhanahu wa taala qadirun, dia berkuasa untuk memberikan balasan kepada kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan dia mampu untuk memberikan hukuman dosa kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanya, persoalkan tindakan orang yang menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala yang kamu sembah ni, dia dapat bagi pahala ke kepada kamu? Dia dapat bagi pahala ke kepada kamu yang kamu sembah dia? Dia boleh ke hukum kamu kalau kamu ingkar tak sembah dia? Jadi Allah sedang menyuruh manusia berfikir. Allah kata dia dapat memberikan hukum dengan penuh keadilan, sedangkan benda-benda yang kamu sembah tu tak boleh buat apa-apa pun. Nabi Ibrahim AS pergi pecahkan berhala tu tak boleh buat apa-apa pun kat Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah mempersoalkan pemikiran orang-orang musyrikin, nak bagi mereka fikir. Dan pada hari kiamat nanti, kalau kita lihat, Nabi SAW pernah sebut tentang orang yang buat ibadah bukan ikhlas kerana Allah, untuk menunjuk-nunjuk. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan orang tu dengan benda yang dia nak tunjuk tu. Maksudnya kenapa dia buat ibadah tu, nak tunjuk kat orang tu ke, nak orang ni ke? Pergilah minta pahala daripada orang tersebut kalau boleh. Nanti pada hari kiamat, antara bentuk seksaan yang ada dalam neraka nanti, yang disebutkan dalam Al-Bazar dan lain-lain, benda-benda yang disembah oleh manusia akan ada kat dalam api neraka. Matahari ada, bulan ada. Orang persoal, takkan Allah pergi seksa matahari, Allah seksa bulan? Apa salah matahari dan bulan? Bukan. Mereka berada dalam tu semua bukan sebab mereka diseksa. Sebaliknya, kehadiran benda-benda yang disembah di dunia ini dalam neraka adalah untuk menyeksa penyembah-penyembah mereka. Akan tanya pada mereka, pergilah minta kat benda-benda yang kamu sembah tu, mintalah tolong kat dia. Tengok boleh selamatkan kamu daripada azab neraka ke tidak. Bayangkan orang-orang yang menyembah berhala, di dalam neraka mereka akan melihat berhala yang mereka sembah tu ada bersama-sama mereka. Tapi mereka tahu ketika tu kalau mereka minta tolong dekat patung-patung tersebut, patung-patung tu tak dapat nak tolong mereka. Dia seolah-olah satu penderaan, orang kata penderaan mental lah kepada orang-orang tu. Oh, kau nak sembah dia, okay, sekarang mimpi minta tolong kat dia. Ni ada ni dalam neraka sama-sama dengan kau ni. Ada berhala, ada bulan, ada bintang, ada matahari, semua benda yang kamu sembah, pergilah minta tolong. Dulu kat dunia beria sangat pergi minta tolong dekat benda-benda ni. Pergi minta tolong sekarang. Tengok boleh tak mereka tolong kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala dia mendengar, dia melihat. Sedangkan makhluk-makhluk yang disembah itu, berhala-berhala itu, mereka tak lihat, mereka tak mendengar, mereka tak dapat nak buat hukum sedikit pun. Mereka tak dapat langsung nak membalas kebaikan yang dilakukan oleh penyembah mereka. Mereka tak dapat pun nak menghukum orang yang enggan menyembah mereka. Dalam ayat ini, kata penulis, di dalam ayat ini ada penjelasan bahawa ibadah adalah hak bagi yang maha mendengar dan yang maha melihat, yang sempurna sifat pendengarannya dan penglihatannya. Adapun berhala,
Apakah bukti menunjukkan kebatilan beribadah kepada berhala? Adalah ia tidak mampu untuk mendengar dan ia tidak mampu untuk melihat. Kita lihat dalam surah Maryam ayat 42. Ini banyak kali dah kita ulang ayat ni, tapi kita ulang banyak kali. Perkataan Nabi Ibrahim kepada ayah dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. Apabila Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dia, wahai ayahku ya abati, wahai ayahku ya abati, panggilan lembut. Nabi Ibrahim cuba juga nak pujuk ayah dia. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa kau pergi sembah ma la yasma', benda yang tak dapat mendengar, wala yubsir, benda yang tak dapat melihat, wala yughni anka syai'a, dan benda yang tak dapat menolong kamu sedikit pun. Nabi Ibrahim AS cuba pujuk ayah dia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak dapat nak memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Sebaliknya, Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tugas para nabi, tugas para rasul hanyalah menyampaikan. Tugas pendakwah ialah meneruskan kerja-kerja nabi, iaitu menyampaikan, menegakkan hujah, berdebat, menerangkan dengan cara yang baik, tetapi memberikan hidayah, petunjuk, membuka hati manusia, itu bukan kerja para pendakwah, bukan kerja para ulama, bukan juga kerja para nabi. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak kali cuba menunjukkan bagaimana rosaknya akidah golongan musyrikin. Mereka sembah benda yang tak berkuasa, tak boleh jatuhkan hukum, tak boleh bagi balasan pahala, tak boleh bagi balasan dosa, tak dengar, tak melihat, tak boleh tolong apa-apa sikit pun, tapi mereka pergi sembah perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia ni mendengar, dialah yang berhak disembah, dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Dia melihat, penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Kita tengok pada muka surat 217. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan kamu berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sampaikan amanah, tunaikan amanah dan berikan amanah kepada orang yang layak memikulnya. Dan apabila menetapkan hukum antara manusia, nak jatuhkan hukuman antara manusia, kita bagi hukuman yang adil. Lepas tu Allah akhiri ayat ini dengan perkataan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Banyak kali kalau kita dalam Al-Quran digandingkan sami' basir, sami' basir, mendengar, melihat, menunjukkan dua sifat Allah ini. Allah mendengar dan melihat merupakan satu sifat yang sangat penting untuk kita faham. Yang mana kalau betul manusia itu beriman Allah mendengar,
Kalau betul manusia itu beriman, Allah melihat, maka dia akan menjaga tingkah laku dia, sama ada secara terbuka atau secara tersembunyi. Dan dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bercakap tentang memberikan amanah kepada orang yang berhak. An tu'addul amanah ila ahliha. Allah suruh manusia menunaikan amanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia bila nak bagi satu amanah, berilah kepada manusia yang boleh memikul amanah tersebut. Jadi tuan-tuan, kita bila nak bagi satu kerja kepada manusia, nak lantik satu orang, bila orang tu dilantik, maksudnya dia pikul satu amanah, satu kewajipan, maka pastikan kita bagi kepada yang memang berhak memikulnya. Kita mudahlah dalam konteks negara kita, misalnya kalau kita mengundi dalam pilihan raya, ni bukan cerita politik, bukan kempen. Pastikan bila kita mengundi pangkah tu, kita memang dah fikir masak-masak. Bukan kita undi, tak apalah saya undi parti A sebab nenek moyang saya memang undi parti A. Saya pernah jadi petugas kat bilik mengundi tu. Datang orang tua mengundi, dia rabun. Dia memang rabun. Dia tak nampak dah kata undi tu. Dia cakap kuat-kuat, ni mana lambang ni nak pangkah ni? Kami yang kat dalam tu semua dah gelak dah. Oh. Jadi orang pegawai SPR tu pun pergilah tolong kat sini pakcik. Maksud dia nak undi lambang tu je. Dia tak fikir benda lain. Tapi kita, orang yang mengaji Al-Quran, mengaji As-Sunnah, semua yang kita kena buat, Allah nampak. Undi memang rahsia, tapi Allah nampak. Saya bukan nak kempen apa, tapi nak bagi tahu, bila pilih, ni kan pilihan raya negeri ni kan, bila pilih orang yang memang pada pengetahuan kita, dia mampu memikul amanah tersebut berdasarkan ilmu yang kita ada. Bukan ketaksuban kepada kumpulan, bukan ketaksuban kepada parti, bukan ketaksuban kepada pemimpin, tapi kita pilih dia atau kumpulan dia kerana memang berdasarkan ilmu yang kita ada, dia mampu untuk memerintah negeri ini atau negara ni. Dan kalaulah kita buat keputusan tu berdasarkan ilmu, kita usahalah cari maklumat, misalnya kaji prestasi dan semisalnya, dan kita buat keputusan berdasarkan apa yang kita ada maklumat tersebut. Kalaulah ditakdirkan rupanya tersilap, yang kita pangkah tu tak betul, perangai tak senonoh, Allah tahu ketika kita pangkah tu, kita memang usaha bersungguh-sungguh. Tapi apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala kalau ketika kita mengundi memilih pemimpin, kita tak check pun, kita main pangkah je lah. Siapa merintah pun sama je, pangkah je. Apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni bukan kempen, tapi peringatan. Undilah siapa yang kita nak, tapi pastikan kita undi dalam keadaan berilmu dan tahu apa yang kita buat. Sebab Allah suruh berikan amanah kepada orang yang berhak. Berikan amanah kepada orang yang berhak. Kemudian Allah suruh, wa iza hakamtum bainan nas, apabila kamu menghakimi antara manusia, tahkumu bil adl, jatuhkan hukuman, berilah hukum dengan penuh keadilan. Dalam apa isu pun kita berlaku adil. Kita menghakimi manusia berdasarkan hujah. Sebab itu para hakim di mahkamah misalnya, mereka akan menetapkan hukum berdasarkan bukti dan hujah, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan orang kata sentimen masyarakat. Kadang-kadang mahkamah atau hakim terpaksa buat sesuatu keputusan yang tak popular di mata masyarakat, sebab bukti yang ada di hadapan mereka menunjukkan macam tu. Walaupun mungkin orang akan tuduh mereka makar rasuah, tengok ni, sebab keputusan hakim tak selari dengan apa yang masyarakat nak. Tapi tanggungjawab hakim ialah menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti. Itulah adil. Diletakkan berdasar hujah-hujah yang ada. Sebab hakim dia bukan tahu benda gaib. Memang pun kadang-kadang dalam mahkamah ke apa, Nabi SAW pun ada sebut benda ni. Nabi SAW hanya menghukum berdasarkan hujah yang dikemukakan. Boleh ada orang tu menipu, boleh jadi dia reka-reka bukti. Jadi tanggungjawab hakim ialah dia berdasarkan apa yang dia nampak, penghujahan siapa yang paling kuat, bukti yang paling kuat ditampilkan, maka disuruh berhukum dengan keadilan. Kalaulah seorang hakim
Tak payah sebut hakim kat mahkamah lah, kita lah. Kalau kita jadi ibu bapa, anak-anak kita bertelaga, kita, yelah mereka kembali pada kita nak, ni semua dia kata ni hak dia, ni adik dia salah, kakak yang salah dan semisalnya. Kita kena memberikan hukuman, membuat keputusan dengan adil. Tak boleh rasanya adik ni nakal sangat ni, dia lah yang salah, kita buat keputusan dengan prejudis. Tak boleh. Seorang guru juga dekat sekolah, kalau contoh ada murid report kawan dia buat macam tu, macam ni dan semisalnya, tak boleh terus buat keputusan, oh dia ni memang betul lah, dia ni memang nakal, selama dia nakal, jadi bila berlaku je apa masalah, terus budak yang nakal tu disuspek. Itu tak adil. Allah suruh kita berlaku adil, dan Allah nampak apa yang kita buat. Allah tahu atas sebab apa kita menghakimi, membuat keputusan pada hukum tersebut. Kita seorang guru, kita denda seorang murid, adakah sebab berdasarkan bukti yang dia buat kesalahan, ataupun hanya kerana prejudis kita terhadap murid tersebut? Mungkin dia nakal sikit, mungkin sebelum ni dia pernah buat hal, jadi kasihan kadang-kadang budak-budak yang nakal ni, jadi bila timbul dia apa masalah, terus jadi suspek. Apa je berlaku, orang pandang dia, kadang-kadang dia tak tahu apa-apa, tak buat apa-apa pun. Jadi dah berlaku ketidakadilan. Jadi bila sebut pasal berlaku adil ni, kita kena ingat Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu sebab apa kita jatuhkan hukuman kat budak tu. Adakah sebab dah memang jelas dia buat salah, ataupun kerana prejudis kita. Jadi tuan-tuan, bila kita percaya Allah melihat, kita percaya Allah mendengar, kita akan berhati-hati. Dalam menyerahkan amanah, kita akan berhati-hati. Dalam menjatuhkan hukuman, kita akan berhati-hati. Kita akan pastikan serahkan amanah kepada ahlinya, jatuhkan hukuman dengan penuh keadilan. Kemudian disebutkan di sini, dalam ayat ini penulis menyebutkan ini adalah pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. Kerana semua ini, semua perintah dan larangan Allah mengandungi kebaikan di dunia dan di akhirat, bertujuan untuk mencegah kemudaratan di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Sebab yang membuat syariat ini, syariat yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah ini, datang daripada Tuhan yang maha melihat lagi maha mendengar, yang tidak tersembunyi padanya segala sesuatu. Dia mengetahui kebaikan untuk hamba-hambanya, yang mana hamba-hambanya mereka sendiri tidak tahu. Jadi antara kesan kita beriman Allah mendengar dan melihat lagi ialah kita meyakini bahawa syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itulah yang terbaik untuk diri kita. Sebab kita tahu Allah mendengar, dia melihat, dia tahu apa yang terbaik untuk maslahah kita, manfaat kita. Jadi bila kita tolak hukum Allah, kita rasa dapati dia ada. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu usahakan, maka itu adalah kebaikan bagi diri kamu. Min khairin tajiduhu indallah, kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, kita kalau buat satu amal, kadang-kadang kita rasa kecil je. Kita kadang-kadang kita buat satu kerja orang tak nampak. Kadang-kadang kita buat kerja elok kat pejabat kita, tapi orang tak nampak apa yang kita lakukan. Kita rasa kecil hati, kita rasa orang tak hargai apa yang kita lakukan. Jadi kita kena ingat, walaupun orang tak nampak kebaikan yang kita buat, orang tak nampak kerja yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Sekecil mana pun yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Kita boleh tengok macam mana kisah ulama-ulama salaf. Misalnya kita nak tengok kisah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, dia Ali bin Al-Husain, dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika hidupnya dia setiap malam, hampir setiap malam dia akan pikul roti kat belakang badan dia. Dia pikul roti untuk buat apa? Untuk dia bersedekah di rumah-rumah orang miskin. Dan dalam Hilyatul Auliya disebutkan, dia menyatakan,
Inna sadaqatus sir, sesungguhnya sedekah secara rahsia itu tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah secara rahsia itu akan memadamkan kemurkaan Tuhan. Dia bersedekah secara rahsia. Orang-orang miskin di tempat dia tak tahu. Yang mereka tahu bangun pagi ada roti kat luar rumah. Mereka tak tahu siapa yang bagi mereka roti tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, kana Ali bin Husain yubakhal. Ali bin Husain ni mungkin dianggap sebagai orang kedekut dan semisalnya. Falamma mata wajaduhu yaqutu mi'ata ahli baitin bil Madinah. Bila dia dah mati, barulah orang tahu bahawa dia memberi makan kepada ratusan ahli bait di Madinah. Lepas dia mati baru orang tahu. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika dia meninggal dunia, manusia mendapati di belakang tubuh badan dia terdapat kesan. Ialah orang kalau yang jenis setiap hari dia pikul benda berat kat belakang badan dia kan ada kesan kan. Wajadu bi zahrihi atharan mimma kana yahmilu bil lail. Kesan daripada apa yang di setiap malam dia angkat, yang mana barang-barang dia angkat tu nak diberikan kepada fakir miskin. Lepas dia mati, orang mandi jenazah dia baru orang tahu. Tersebut, tengok riwayat lain lagi. Ketika matinya Ali bin Al-Husain, lalu orang ramai memandikan jenazah mereka. Mereka mendapati ada kesan hitam pada belakang tubuhnya. Lalu mereka berkata, apa ni? Kesan apa ni? Lalu dijawab, pada setiap malam dia akan memikul makanan yang mana akan diberikan kepada golongan fakir yang ada di Madinah. Disebutkan daripada Muhammad bin Ishaq, kana nasun min ahli Madinah, penduduk Madinah, ya'ishun, mereka hidup, la yadruna min aina kana ma'ashuhum, mereka hidup dalam keadaan mereka tak tahu daripada mana mereka dapat bekalan kehidupan mereka. Falamma mata Ali bin Al-Husain, apabila matinya Ali bin Al-Husain, maka macam mana mereka tahu? Sebab bila matinya Ali bin Al-Husain dah tak ada dah benda-benda tu, tak adalah lagi makanan di luar rumah mereka. Barulah mereka tahu, orang yang selama ni mungkin mereka sangka tak buat apa-apa untuk masyarakat, rupanya dia buat secara rahsia. Jadi kita kalau orang tak tahu apa kita buat, jangan sedih, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kita berhenti untuk azan. Nanti lepas azan kita sambung sikit untuk kita habiskan bab Allah Al-Basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضل وبعث مقام محمود الذي وصل على محمد وعلى آله إلى رب الإسلام Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 110 tadi, di dalamnya terdapat janji Allah bahawa Dia tidak akan mensia-siakan amalan kebaikan yang manusia lakukan untuk diri mereka, dan bahawa Dia melihat apa yang mereka lakukan. Jadi jangan risau kalau orang tak nampak amalan kita. Jangan risau kalau kita buat satu kebaikan tapi orang lain yang dapat nama dia. Bukanlah maksudnya kita biarkan orang guna nama kita. Kita yang buat kerja tu, tiba-tiba orang lain dapat nama. Kan kadang-kadang kat pejabat, kita yang buat kerja, tapi yang naik pangkat orang lain. Dia pemalas, kan? Dia tak buat apa-apa. Sebab bos kita bukan Tuhan. Majikan kita bukan Tuhan. Dia bukan tahu pun. Dia bukan tahu semua benda yang berlaku dalam pejabat tu. Kita yang buat kerja semua. Kadang-kadang orang yang buat, dia tak buat apa-apa, tapi sebab dia rapat dengan atasan, dia yang pergi bentangkan projek tu, tapi dia pandai cakap, dia tak buat apa-apa pun. Kita yang buat, kita yang siapkan paperwork, kita yang plan semua itu, tapi dia yang dapat nama, dia yang naik pangkat, kita tak dapat apa-apa. Silap bulan kadang-kadang orang yang buat kerja ni, bos tak pandang dia, apa kau ni tak buat kerja, padahal selama ni yang memajukan syarikat kita. Jadi kau berlaku macam tu, pertama kita kena sedarlah bos kita bukan Tuhan. Dia tak nampak. Yelah, pertama kalau dia baik, dia mungkin jadi dia terlepas pandang perkara tersebut. Yang kedua, kalau dia tak baik, dia memang pilih kasih lah. Allah, dia melihat, mendengar, dia adil, dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia bagi lebih kepada orang yang buat apa, sedikit apa pun, dia akan bagi. Dia akan bagi balasan kepada apa sahaja kebaikan yang manusia buat. Disebutkan di sini. Dengan contoh-contoh ini diketahui bahawa keyakinan seorang hamba bahawa Allah melihat dan mengawasinya sangat bermanfaat baginya dalam mendorong untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemaksiatan. Seperti yang jelas dalam contoh-contoh yang kita telah sebutkan. Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi maksiat kepadanya dengan merasa bahawa Allah melihat dan mengawasinya, maka inilah kedudukan al-ihsan. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW sebut apa? Ihsan tu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak dapat tengok dia, memang kita tak dapat tengok Allah kat dunia ni, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia, Allah, melihat kamu, dia nampak kamu. Inilah kedudukan yang tertinggi dalam agama ini. Jadi kita kena cuba berusaha untuk beribadah seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak mudah faham macam mana konsep dia. Kita tengah speed dekat highway, nampak kan papan tanda, okey, speed trap kat depan. Lagi 500 meter kita dah slow down dah. Dah slow, mula tadi semua laju, lorong ketiga semua pecut. Tiba-tiba perlahan, sopan je semua kan. Sebab kita tahu dekat depan tu ada speed trap. Jadi apa bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Maha melihat? Kita tengok kedudukan kita bila kita bersendirian. Ada satu hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, la'alamanna aqwama min ummati, aku benar-benar akan mengenali adanya kelompok daripada umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat, bihasanatin amsali jibali tihamah, mereka datang dengan kebaikan yang sebesar gunung Tihamah. Fayaj'aluhallahu azza wa jal haba'an mansura, lalu Allah menjadikan kebaikan-kebaikan mereka itu debu-debu yang berterbangan. Lalu Thauban kata, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat mereka, ciri-ciri mereka, kenapa jadi macam tu?
jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Bagi tahu kepada kami sifat orang yang datang pada hari kiamat dengan amal yang banyak tapi akhirnya jadi debu yang berterbangan. Supaya apa? Supaya kami tak termasuk di kalangan mereka tanpa kami sedari. Kata Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Nabi SAW menjawab, mereka itu adalah saudara kamu daripada jenis kamu. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Mereka beribadah pada waktu malam, mereka menggunakan waktu malam sebagaimana kamu gunakan. Walakinnahum aqwamun, akan tapi kata Nabi SAW, akan tetapi mereka ini adalah kelompok manusia, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka ini adalah satu kelompok yang manusia, apabila mereka bersendirian dengan perkara yang Allah haramkan, intahakuha, mereka akan terus melakukan perkara tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Ada manusia depan manusia lain, mereka ini sangat takut pada Allah, mentaati Allah, tapi sejurus sahaja mereka bersendirian, terus buat maksiat. Bila dapat je peluang buat maksiat, manusia tak nampak, terus mereka buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Itulah manusia yang akan datang pada hari kiamat dengan amal kebaikan yang kelihatan sebesar gunung, tetapi akhirnya dia jadi debu-debu yang berterbangan. Sebab Allah nampak manusia tak lepas daripada dosa. Tapi kenapa berlaku macam ni? Sebab orang ini, kenapa bila tak ada je orang lain terus dia buat maksiat? Menunjukkan selama ini bila dia buat kebaikan depan orang ramai itu bukan kerana Allah. Sebab tu amal-amal dia jadi debu yang berterbangan. Dia buat tu semua bukan kerana Allah. Tapi pandangan manusia, amal dia banyak. Pandangan Nabi SAW, amal dia banyak. Sebab Nabi SAW tak tahu benda ghaibiat, Allah yang tahu. Jadi sudut pandang manusia, amal dia banyak sebesar gunung, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Sebab Allah nampak kenapa dia buat semua ni. Dan kita kena nilai baliklah diri kita, sejauh mana kita beriman dengan Allah yang maha melihat. Adakah bila ada peluang buat maksiat, kita terus buat maksiat? Adakah bila bersendirian, kita tak buat langsung kebaikan? Sebaliknya, waktu kita khulwah kita tu, sendirian kita tu, dipenuhi dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam buku ni dinukilkan kisah yang dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia menceritakan seorang lelaki pernah merayu kepada seorang wanita di tengah gurun pasir pada malam hari, tetapi si wanita ini menolak. Lalu lelaki itu pun berkata kepadanya, tidak ada yang melihat kita sekarang melainkan bintang-bintang di langit. Lalu wanita itu berkata, lalu di manakah yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala nampak? Dan ada banyak kisah-kisah macam ni. Abdullah bin Umar, dia pernah menguji seorang pengembala kambing yang sedang mengembala. Dia uji, dia nampak pengembala kambing. Dia kata, pengembala ni bukan kambing dia, kambing milik tuan dia lah. Dia saja offer, dia kata, aku beli kambing ni, pasal aku bayar kat kau. Lepas tu pengembala kambing ni kata kat Umar, dia pandang Umar, aina Allah? Allah kat mana? Saya bukan nak bincang Allah kat mana, tapi nak bincang macam mana orang yang beriman kepada Allah, dia ada peluang. Abdullah bin Umar riwayat tu sebut, tuan kau tak tahu pun kalau kau jual kambing banyak, bukannya tahu. Lagipun kau boleh tipu tuan kau, kata kambing ni kena makan dengan serigala. Tapi pengembala tu kata, bila Abdullah Umar offer macam tu, kata, aina Allah? Allah kat mana? Dia persoal Abdullah Umar. Abdullah bin Umar bila sebut fa aina Allah, dia tanya aku, Allah kat mana? Aku lagi berhak sebut benda tu. Nak menunjukkan bagaimana kalau kita beriman, Allah melihat kita, maka kita takkan buat perkara tu, walaupun majikan kita tak tahu, tuan kita tak tahu dan semisalnya. Wallahu alam. Sebelum kita bersurai, ada sebarang persoalan? Yang muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan?
Okay, kalau tak ada, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Alhamdulillah.